Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Saksikan olehmu wahai sang hujan, aku yang telah jatuh dilandas marah. Hash. Ewa. Yeeha. Come on. Wanita hari ini. Kenangan malam minggu, waktu jalan-jalan, berdua jalan kaki saat turun hujan. Basah baju kita, basah hati kita, mesranya berpayung daun pisang. Ku sungguh merasakan mesra malam itu, walau basah bajuku, rela aku rela. Betapa mulia hatimu, oh Dinda, demi kekasihmu rela berkorban. Siapa tahu nanti Tuhan memberkati, daun pisang menjadi payung sutra. Kenangan malam minggu, waktu jalan-jalan. Ewa. Yeeha. Asyik. Kita gelek sikit lah, come on. Ewa. Lai la lai la lai la la lai 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 lai. Lai la lai la lai la lai 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 lai. Putihnya si air susu seputih cintaku, dan akan ku tuang ke dalam gelas asmara. Lai la lai la lai la lai 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 lai. Tahukah anda, hampir seluruh bahagian dari pisang mempunyai pelbagai manfaat yang tersendiri. Tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Penggunaan daun pisang sememangnya sudah tidak asing lagi dalam masyarakat kita. Merupakan salah satu jenis daun yang masih dipraktikkan sehingga kini, terutamanya dalam proses pembungkusan makanan seperti nasi lemak dan kuih muih. Kesan aromanya dapat memberikan kelainan dan kesegaran ketika menikmati juadah tersebut. Bukan sahaja mempunyai kebaikan semula jadi kepada makanan, antara manfaat dan kegunaan daun pisang yang lainnya juga, ia boleh dijadikan sebagai kraf tangan, merawat luka, boleh bertindak sebagai anti penuaan dan banyak lagi. Jika diimbau kembali zaman sekolah dahulu, seni atau teknik capan dengan menggunakan batang daun pisang juga antara yang terkenal dalam kalangan murid sekolah.
Mempunyai corak semula jadi yang cantik dan mudah didapati di mana sahaja, aktiviti ini juga boleh dilakukan semula bersama anak-anak semasa cuti sekolah ini bagi mencipta kembali memori terdahulu. Namun diharapkan tradisi penggunaan daun pisang akan terus dikekalkan pada masa akan datang dengan pelbagai tujuan. Cik Siti, Cik Siti, Cik Ahmad, gadis kampung. Terima kasih kerana melindungi saya daripada hujan dan menggunakan daun pisang ini. Ini sebenarnya daun pisang tanduk walaupun kecil, tapi saya boleh juga sebenarnya kalau dijadikan untuk... Betul. Ini saya sebenarnya bawa nak memikat hati Cik Siti. Sesikat pisang tanduk, terima kasih. Okey, ini kita nak kongsikan kepada... Terima kasihlah Cik Ahmad. Ya. Berat ya. Kita nak kongsikan kepada penonton. Hari ini kita nak bawakan daripada orang kita setandan pisang, memori daun pisang. Ya, kerana daun pisang banyak kepelbagaiannya. Jadi itulah sesuatu yang menarik. Kami harapkan pembukaan kami tadi bersama-sama dengan Plus Minus Basker telah menceriakan anda dan memastikan anda terus bersama kami sepanjang 1 jam ini, Fiza. Tapi sebelum kita nak kongsikan tentang memori daun pisang yang kami nak bawakan kepada anda tentang daun pisang, batang pisang, pisang itu sendiri dan macam-macam kegunaannya, kami juga nak kongsikan tentang apa yang dikongsikan kalau kita lihat di media sosial sejak daripada semalam sampailah ke hari ini, ramai rata-rata rakyat Malaysia yang berkongsi komen tentang belanjawan yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada petang semalam kan. Belanjawan 2023 ini yang juga menjaga pelbagai kesejahteraan kanak-kanak, wanita dan rata-rata ramai yang berpuas hati kan Farin? Ramai yang sebenarnya memberi respon yang sangat-sangat positif dan mengharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya dan setiap daripada subsidi ataupun apa juga yang diwartakan sampai kepada golongan sasarnya. Apa yang mungkin menarik perhatian adalah tentang subsidi juran taska dalam untuk menggalakkan golongan wanita kembali bekerja. Dan juga tambahan KWSP untuk mereka yang memiliki kurang 10,000 dalam akaun mereka. Yang berusia 45 tahun ke atas. Okey. Baiklah, itu tentang kita punya belanjawan dan seperti biasa kepada anda penonton-penonton, boleh tengok saya dengan Farin tadi kan di bawah pokok pisang tu main kejar-kejar dan sebagainya. Mungkin ini juga dapat mengambil memori anda penonton-penonton satu ketika dulu kat kampung dulu bercinta, berkenalan dengan suami. Mungkin ada kaitannya dengan tolong mak dekat ladang pisang ke, buat nasi lemak bungkus mungkin ke. Bermula dengan payung kan dengan daun pisang tu. Dan tadi ada awal-awal tadi ada di Facebook pun dah gelak dengan kita, Fiza. Dia kata main-main kat pokok pisang kontut dia kata. Dan kebetulan saya pun memakai baju yang ada pisang kat baju saya ni. Kira ni macam toki pisang lah ni. Ini toki pisang nak mengurat gadis kampung lah. Okey. Hantarkan komen-komen anda di Facebook kenangan-kenangan manis ataupun kalau anda cakap tentang daun pisang ni apa sebenarnya yang menggamit memori dan juga kenangan anda, terus kongsikan bersama kami di WHI. Dan kita teruskan memori daun pisang kita. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, terus kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Okey, kita akan kembalikan terus memori daun pisang. Okey, tapi sebelum kita nak bersama dengan tetamu kita yang pertama, nak baca komen-komen anda penonton Wanita Hari ini. Ramai nampaknya yang ada kenangan bersama dengan memori daun pisang ni. Tadi Farin dah kongsikan, Zaidalani kata, bukan main Fiza dengan Farin, memori daun pisang pokok pisang kontut. Kontut bukan sebarang kontut. Ini adalah anak pokok pisang awak. Okey. Siti Nur Syafi'i Chenot pula kata, gulai umbut pisang dan daging memang sedap, sangat terkenal di Kedah bila musim kedua. Memang sedap ni. Gulai umbut sedap dapat. Dan ini juga perepah jatuh pisang, ambil buat main masak-masak, gulung dan potong anggap sebagai sotong masa zaman kecil-kecil. Luar biasa ni, kreatif. Dan juga Ina Yusof, kalau kecil-kecil dulu selalu tok mek nenek lah. Batang dan hujung daun pisang jadikan bendera, bermain-mainlah kami adik-beradik dan sepupu sepapat. Memang kan? Memori itu. Betul. Ini musim cuti sekolah ni, kalau anak-anak pulang ke kampung ataupun kita ada peluang sebenarnya nak bawa anak kita pergi pasar dan sebagainya, maklumlah kadang-kadang duduk kat bandar tak boleh nak tanam pokok pisang kan. Kita mungkin boleh bawa dan kenalkan anak-anak kita ni supaya tak jadi macam kita ni lah kan. Macam saya ni kalau saya tengok pisang semua pisang. Sama je. Okey, saya pun jujur. Kami jujur. Tapi yang ni tahulah pisang tanduk. Tapi kalau pisang-pisang macam ni saya rasa semua sama je. Okey, pisang abu, pisang awam,
bawa pisang emas di bawah belayar. Okey, kita bersama dengan Encik Muhammad Fahrul Razi Zawawi dari Wong Jowo Official. Bukan nak masak sebenarnya, tapi nak kongsikan kepada anda penonton-penonton. Ibu-ibu mungkin dah tahulah jenis-jenis pisang kan? Ya. Apa yang nak dikongsikan cikgu? Okey, hari ni sebenarnya saya nak kongsikan dengan orang kat luar sana, terutama seluruh rumah akak-akak makcik-makcik. Kita nak buat baja organik menggunakan daun pisang. Kadang orang tahu daun pisang ni buat bungkus makanan kan. Itu je, rupanya boleh juga buat baja. Oh, ya ke? Ya, betul. Daun pisang kalau beli kat pasar mahal tau. Mahal, betul. Cuma kadang kalau bila kita dah tebang pisang kan kita tak guna pun yang kat bawah tu kan. Betul. Kita ambil kat sini saya sediakan untuk buat baja. Okey, jom kita kongsikan. Ibu-ibu mungkin suka juga ni kan. Maklumlah kadang-kadang ibu-ibu nak tanam pokok cili lah, daun kesum lah, pokok cekor lah, macam-macam yang kita buat kan. Tapi ini mungkin boleh digunakan sebagai baja. Betul, Okey. betul. Cikgu boleh kongsikan? Macam mana? Okey, baik. Mula-mula sekali kita kena ada yang inilah gula merah. Okey. Oh, guna gula Betul, gula merah. Gula merah ni kemudian kita ada daun pisang lah. Daun pisang ni boleh guna daun pisang apa-apa saja. Batangnya pun boleh. Alright. Saya ni sebenarnya mudah je. Kita cuma potong-potong dan kita gaulkan dengan gula merah. Itu Saya saja. tolong cikgu potong boleh? Okey, boleh, Cikgu sila. nak dengan Farin. Okey, Tapi boleh. nak tanyalah Farin, kenapa gula merah? Potong betul. tak kisah macam mana pun Betul, potong je macam ni. Kenapa? Okey. Sayang Gula cantik merah ni. daun pisang ni. Okey, sebenarnya gula merah ni fungsi dia untuk ekstrak keluarkan mikrob-mikrob yang ada dalam daun pisang ni. Okey. Sebab dalam daun pisang ni kita ada satu unsur yang paling tinggi iaitu unsur nitrogen. Unsur nitrogen ni sangat bagus untuk pokok-pokok yang berdaun, terutama sayur-sayuran. Okey, cikgu. Saya juga nak tanya jugalah. Okey, kalau mungkin ramai yang tak faham, kata cantik sangat daun yang cikgu bawa ni. Kata tadi boleh kutip-kutip. Maknanya yang dah lusuh, dah buruk, dah orang kata dah rosak pun tak apa, boleh juga. Okey, kalau dah rosak dia macam ni, selagi dia belum kering. Okey. Kalau daun pisang dah kering, unsur dia daripada nitrogen dia bertukar kepada karbon. Dah tak ada khasiat Dah lah tak ada. untuk Kita baja. macam belajar kimia. Ya, itulah dia. Cikgu, dari cara potong ada mainkan peranan kan? Tak ada. Tak kisah. Yang penting kita cincang sahaja. Cincang je. Cincang saja. Okey. Lepas daun pisang kita boleh campurkan apa pula? Boleh campurkan ni. Yang ini dia punya batang pelepah tu. Okey. Yang ini biasa sekolah dulu kita buat chop kan. Buat chop. Inilah dia. Tadi ada sempat tadi kita kongsikan. Yang ini pun kita potong-potong, masukkan sahaja. keras batang pisang apa ni? Baik. Ini batang pisang abu. Cuma dia ada nisbah dia lah. Maknanya kalau daun pisang ni setengah kilo, gula merah pun kena setengah kilo juga. Dah campurlah kat dalam tu. Dah campur dalam tu. Okey, dan kemudian macam mana cikgu seterusnya? Seterusnya, kalau dah campur, tunggu ni, kita gaulkan dengan gula merah. Dan kita akan masukkan ni lah. Dalam ni. Okey. Kita Selain daripada baja ni kan, cikgu nak tahulah juga kegunaan lain daun pisang Daun ni. pisang. Kalau dulu-dulu orang dalam pantang dia nak bakar batu tungku tu, Ya, dia betul. mesti lapik dengan daun pisang. Okey, sebenarnya kan ramai mungkin masih ramai lagi tak tahu daun pisang ni antara special dia kita boleh gunakan sebagai berus untuk rambut kita. Anti kelimomo dan anti dandruff. Serius lah? Maknanya kita renyuk-renyukkan ambil daun pisang ni, kan, kita renyuk-renyukkan dia, lepas tu kita gosok-gosok dekat Cuba Faris kan? Hafizah, yang masak laut. Dia lah rambut panjang tu. Oh, okey. Itu Betul. ramai tak tahu saya Betul. pasti. Lain lagi apa Ada lagi, satu cikgu? lagi yang menarik juga untuk macam luka. Okey. Macam luka juga kita ambil, kita lumat-lumatkan dia kan, kita tepek pada luka kemudian balut dengan kain. Oh, kenapa Dia tu? dia akan lebih cepat kering luka tu. Sebab dia ada anti-inflame apa Antioksidan. Oksidan. Ya. Cikgu, betul. satu lagi. Ya, Okey, ini pun soalan jujur daripada saya lah. Betul, Ataupun kami. betul. Kita macam bisa kata tadi, pisang pelbagai jenis pisang, mana yang kita tahulah. Okey, tetapi ramai juga menyangka setiap jenis pisang ataupun setiap spesies tu sama dia punya khasiat dia dan kegunaannya. Pasti ada perbezaan antara satu sama lain. Betul. Sebenarnya macam ni. Biasa kalau kita dengar daun pisang untuk nasi lemak, kuih dan sebagainya, kita commonly use pisang abu. Yang ni, daun pisang abu ataupun daun pisang awak. Inilah dia. Itu adalah yang paling sesuai. Okey. Kalau daun pisang lain, dia lain sikit bentuk dia. Sebagai contoh ni. Tanduk ni. Kita tengok. Ini daun pisang tanduk ya. Dia ada sedikit corak. Cantik. Ada stripe macam ni. Ni masa dia kecil dia macam ni lah. Bukan rosak lah sebenarnya, dia memang Bukan. macam ni. Dia memang macam ni. Okey. Jadi kalau orang tanya kenapa boleh tak guna daun pisang lain untuk buat nasi lemak? Sebenarnya bukan tak boleh. Cuma dia akan ada sedikit rasa pahit. Jadi kena faham. Kena Okey. faham. Jantung hatiku pula lah. Jantung hatiku. Sama juga dengan jantung pisang. Betul, Betul, tak cikgu? betul. Mungkin cikgu boleh kongsikanlah juga. Orang nampak jantung pisang semut dia nak gait. Tapi adakah sebenarnya semua jantung Okey. pisang ni boleh dimakan? Okey, jantung pisang yang paling sedap dimakan inilah dia, jantung pisang awak. Okey. Saya tunjuk. Satu lagi adalah jantung pisang abu. Okey. Yang selalu dekat pasar tu biasanya jantung pisang berangan. Beza dia, kalau dia beza dia tak tajam, dia agak Bulat. tumpul bulat sikit. Itu sahaja. Kalau yang lain macam jantung pisang nangka dan sebagainya dia bergetah.
Sebab tu kadang-kadang kita perasan kan kalau kita makan jantung pisang rebus tu dia ada sikit Ya, bergetar. rasa pahit sikit kan? Betul. Sebab tu kena hati-hati lah. Makan jantung pisang tak apa. Tak apa. Yang penting jantung hatiku kena ada. Jangan makan hati. Ya. Okey. Kita nak kongsikan. Terima kasih kita ucapkan kepada cikgu atas perkongsian ni. Jadi ibu-ibu dekat rumah tu, kalau kita ada saki-baki ni semua jangan dibuang kerana kita boleh jadikan dia sebagai baju organik yang boleh ataupun sesuai untuk diguna pakai untuk tanaman-tanaman di dalam rumah lah. Betul. Betul. Okey. Hijau. Tapi selain daripada ini sebenarnya kita juga nak dengarkan pandangan orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Apakah memori mereka? Kita dengarkan. Daun pisang saya ingat dulu-dululah main-main pondok dengan kawan-kawan, buat atap, betul buat pinggan kan macam orang India kan. Makan nasi dalam daun pisang. Itu kalau kita tolong mak masa kecil-kecil dulu buat lepat, buat lopis. Betul nasi lemak. Nasi lemak bawa pergi sekolah. Ingat masa makan kawan-kawan sedap. Bau wangi daun pisang tu. Nak nyanyi sikit je sepatah dua. Memori daun pisang. Itu sikit sudah. Mengenai daun pisang ataupun memori daun pisang. Daun pisang ni dek, kita banyak buat macam kuih lepat. Okey, dan juga membungkus nasi lemak. Bila nasi lemak berada dalam daun pisang tu selepas dimasak, baunya, aromanya harum sangat. Kan, begitu juga dengan lepat pisang. Dah sekarang jarang tahu diorang lepat pisang, diorang buat dalam bekas. Pau pun macam pau kacang apa kan. Sekarang dia tak letak daun pisang. Kita boleh buat untuk makan nasi dulu kalau pinggan tak ada, kita kalau pergi hutan-hutan, pergi kempen, itu guna dia daun pisang. Mau cari dalam hutan ke apa, itulah terdapatnya daun pisang, kita boleh ambil untuk kita buat pinggan. Jadi kita boleh buat balut ni, buat nasi lemak, boleh buat apam, bermacam-macam kegunaan dia. Kadang-kadang tu kita boleh buat dia punya macam seni lah sikit. Wah. Saya masih lagi nak pakai tu. Ada Fiza dah sedap dah makan. Sedap Fiza? Sedap sangat, lembut. Okey. Yang paling penting? Yang paling penting. Bau daun pisangnya wangi. Itu yang saya nak tanya. Itulah saya nak tanya Fiza. Kalau katalah kuih kucing tak menggunakan daun pisang tu, awak akan dapat rasa yang sama? Tak, berbeza. Takkan Saya pernah dapat. cuba yang moden. Memang tak sama. Baik, jadi untuk itu juga kita bawakan bersama kita pada hujung minggu kita ini Puan Nur Azira Muhammad Ramli yang juga seorang pensyarah pensyarah bahasa Inggeris tapi minat memasak yang akan menunjukkan kepada kita tentang cerita macam mana nak buat kuih koci ni yang sedap. Tapi kita nak tanya dululah kan. Bila cakap tentang kuih koci macam Farin cakap tadi kan. Kalau tak ada daun pisang, bau dia memang berbeza kan? Betul. Tapi daun pisang apakah yang digunakan sebenarnya untuk buat kuih koci ni? Kuih koci saya ni daun pisang hutan. Okey. Sebab saya ada supplier, Pak Cik ni dia memang akan masuk ke dalam hutan, ambil daun pisang hutan. Tiada jenis. Okey, saya nak tanya, kenapa memang sengaja ataupun ini mungkin keunikan ataupun sememangnya yang daun pisang hutan tu memang ada keistimewaannya, kelebihannya? Keistimewaan dia, dia tengok daun dia akan bersinar, akan glowing. Betul juga. Compared to daun biasa. Hijau dia lain. Hijau dia cantik. Okey. Tapi dari segi pemilihan daun pisang tu pun penting juga. Saya ingat dulu kecil-kecil kalau tolong mak niaga buat kuih. Daun pisang ni kadang-kadang dia proses dia kita kena layurkan dekat atas api, kena lap, kena basuh, kena lap bagi bersih dan sebagainya. Jadi pentinglah sebenarnya kan untuk kita pastikan yang pisang tu. Orang pisang sampai. Apa ni pentinglah untuk kita pastikan kebersihan. Itu memang penting sekali, betul tak? Betul. Macam mana kita nak pastikan daun pisang yang kita guna pakai itu bersih dia supaya cantik, tak koyak. Selalunya bila saya dapat daun, saya akan bersihkan, lap. Saya memang very particular dengan kebersihan daun. Dan rata-rata customer saya akan nampak bezanya dengan daun-daun lain sebab daun saya kilat. Walaupun dah lama, dia sejuk bekukan, bila dipanaskan balik dia masih kilat. Okey, yang ni pun maknanya memang tak sapu minyak ke apa, ada proses-proses dia kata. Nasi lemak daun pisang pun sedap juga. Sila-sila. Okey. Ini memang puan buat sendiri juga ke? Pagi tadi saya buat nasi lemak, botok-botok. Botok-botok ni cantik. Saya ni memang ratu daun. Ratu daun pisang. Ini yang nak tanya. Sebab kalau kita lihat zaman sekarang ni, rata-rata ramai orang dah ambil jalan singkatlah susahlah nak daun pisang ni sebenarnya kan.
Tapi kalau kita tengok ni, dia macam mengembalikan nostalgia lama, teringat zaman kita kat kampung dengan ibu ayah dan sebagainya. Ya, kan? betul. Kenapa masih menggunakan pakai daun pisang ni? Sebab saya secara peribadinya saya sangat appreciate lah kan daun pisang ni, dan pada saya umur-umur macam saya ni perlu ketengahkan daun pisang ni kepada generasi anak-anak muda, kerana kita tengok anak-anak muda kalau tapau makanan kat Grab ke bukan daun pisang. Mesti dalam kontainer. Plastiknya. Ini eco-friendly juga lah untuk kita sebenarnya. Kelestarian alam. Ya betul. Penting untuk kelestarian alam kita. Okey, ni kita nasi lemak. Beza tau nasi lemak yang dibungkus dengan daun pisang ni. Bau ni pun wangi. Farin, kita boleh ambil sudu lain kalau nak rasa. Oh, nasi lemak saya ni beras basmati. Itulah. Sesuai untuk saya. Okey. Walaupun beras basmati tapi mampu milik. Sebab saya kalau saya nak menjual, saya nak macam mana saya makan untuk customer saya. Tapi Jadi betul saya, lah. Okey, kalau ditanyakan pada saya tentang bila kami dah merasa kuih koci dan nasi lemak yang dengan daun pisang hutan ini, memang bila kita gigit, kita kunyah tu dapat rasa ataupun dapat bau aroma daun pisang tu sebenarnya. Seronok kerja hari ni. Nasib baik tak tukar. Okey, dan botok-botok ni juga botok-botok dipendekkan cerita memang tak jadi, dan bukan botok-botok lah kalau bukan daun pisang. Kan? Ini botok-botok ikan apa ni? Ini ikan tenggiri, mesti ikan tenggiri. Kalau kita nak botok-botok yang premium, mesti ikan tenggiri. Ulam tu mesti 7 jenis. Tapi kalau tak dapat 7, 5 pun dah cukup okey. Ya Allah puan, macam-macam tu. Wanginya. Wangi. Dia memang bukan bau je, tapi masuk dalam mulut pun dia rasa wangi. Okey, kalau kita lihat sebenarnya cara pembikinan juga, cara pembikinan yang sememangnya asli, dan juga macam ni jugalah kita nak buatkan kuih koci ni, kata puan buat. Okey, tentang mungkin kita berada pada kuih koci ni sambil-sambil penonton-penonton tengok macam mana kita buat dia sebenarnya ni. Okey, ini tepung ni yang telah saya bancuh. Tepung pulut hitam. Saya cubalah sambil-sambil tengok. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil awak cuba sambil saya makan. Tepung pulut hitam, tepung gandum dengan apa ni? Okey. Tebal sangat ke, Wan? Tebal-tebal. Tebal. Okey, saya kurangkan. Saya rasa macam mando. Mem tengah tengok. Tengah tengok makan saya makan. Okey. Tapi menarik ni. Tebal ni. Tebal lagi. Tebal okay. lagi. Kalau kita lihat, ada kuih koci, kebiasaannya nak lagi sedap dia letak dadih kan? Dadih. Okey. Jadi apa saya tak pernah letak dadih. Ini kita panggil apa ni? Ini santan. Okey, santan. Okey. Jadi bagaimana ini ini memang kita cakap tentang santan dengan daun pisang. Adakah kombinasi ini juga sebenarnya yang akan menaikkan lagi rasa kesedapan kuih koci ni, puan? Ya, betul. Santan ni selalunya orang akan cari kuih koci santan meleleh. Jadi saya punya trademark ni, kuih koci saya mesti santan meleleh, inti penuh. Kalau tengok ni, kalau santan meleleh. Kalau zoom ni, inti saya padat dan penuh dan lembut dan dia tak liat. Ya, betul. Jadi saya panggil kuih koci saya ni kuih koci premium sebenarnya. Jadi kalau customer yang dah biasa, mereka tak kisah dengan harga sebab rasanya. Okey, puan. Cantik. Berlubang-lubang ni. Okey, boleh. Okey, saya pastikan. Dia kalau berlubang masuk dan ni pecah. Puan, mungkin puan boleh kongsikanlah kepada penonton-penonton kita kan. Kita tak nak jadikan daun pisang ini sebagai memori sahaja sebenarnya. Kita nak pastikan anak-anak muda generasi hari ini, apatah lagi dalam musim cuti sekolah ni kan, peranan kita sebagai orang dewasa ni untuk mengajar anak-anak generasi hari ini untuk kenal tentang daun pisang, pokok pisang, pelepah pisang, jenis-jenis pisang ni sebenarnya. Ya. Mungkin puan boleh komen. Macam kadang-kadang tu saya ada juga dapat tawaran daripada ibu bapa, daripada pihak sekolah untuk membuat demo ataupun training mini keusahawanan untuk anak-anak. Jadi saya belum lagi ke arah itu, tapi insya-Allah saya rasa idea tu sangat bagus kerana macam anak saya sekolah asrama, bila saya datang melawat dia, saya akan bawa satu box tu kuih koci dan saya lihat anak-anak muda pandai juga actually makan kuih koci. Jangan pandai makan je, kena pandai buat. Saya tengah fikir satu cara macam mana nak buat mini keusahawanan ni. Jenis-jenis kuih koci dan sebagainya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada puan di atas perkongsian tadi. Besar sangat tu. Kita nak berehat dahulu seketika sambil Farin akan cuba lagi sebelum dilepaskan oleh QC kuih koci ni. Sama-sama Farin, botok ni sedap sedikit rasalah. Kita berehat seketika. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ya,
Memori daun pisang bersama saya dan Fiza. Tapi kita tak nak terus jadi memori. Jangan jadikan kami memori dulu. Teruskan bersama kami di WHR ini. Kita nak bacakan komen-komen daripada penonton. Ya, terima kasih. Terima kasih. Papa, mama, ibu, ayah, atuk, nenek sedang menonton ketika ini. Adik-adik yang bersama dengan kita. Cik Syira kata, saya membesar makan pisang goreng sebab arwah ayah dan mak meniaga pisang goreng. Sejak kecil lepas habis sekolah, wajib tolong mak ayah niaga. Puan Lijah ni yang selalu bersama kita. Komen ni, saya ada diamond dekat situ. Buat lapik masa nak gosok baju. Wangi je baju bila setrika panas kena daun pisang. Oh, serius Yang ini daripada Kak Sal pula. Betul Salma Ahmad lah. kata, Kak Sal baru je makan rendang jantung pisang kakak buat. Sedapnya teringat arwah mak. Alahai, kan? Dan juga Maizatul Akmam Safian Untung. Macam saya duduk kampung, dulu kat rumah arwah mak mertua banyak pokok pisang munggal yang banyak biji buah dia, daun dia lebar, besar. Selalu orang cari untuk balut nasi lemak. Kita kalau ada kuis hari ini, saya rasa saya memang surrender. Kalau kuis, tiba-tiba penerbit kata kita ada cabaran. Namakan jenis-jenis pisang. Saya kalah, Farin. Saya tak mampu. Itu pun saya takut. Nasib baik kita tak ada cabaran tu hari ini. Tapi cabaran yang kita nak tahu hari ini, sebenarnya tadi kan kita dah tahu daripada saki baki, daun pisang, batang pisang, pelepah pisang tu kita boleh jadikan baja. Tapi sebenarnya yang kita tak tahu sebenarnya, ia juga boleh dijadikan inovasi seperti yang kita ada di depan kita. Ini salah meja. Okey. Tapi tak apa. Saya nak buka dulu kiranya. Okey, untuk menarik minat anda, percayakah anda yang bahawa apa yang saya pegang kat sini adalah wallpaper wallpaper daripada batang pisang. Betul puan Kita bersama dengan Cik Asna Nabiha Aziz yang nak berkongsi kepada kita tentang inovasi-inovasi ni. Boleh teruskanlah seperti yang Farin kongsikan tadi tu. Okay, basically ni memang daripada batang pisang. So batang pisang ni ada dua bahagian. Satu luar dia, satu bahagian dalam. So macam yang Encik Farin pegang tu adalah bahagian luar dia. So ni bahagian dalam dia. Kalau bahagian luar ni dia limited lah kan sebab kita kat luar tu sikit je lah lapisan paling luar tu. Dalam dia lebih berserat kan? Dalam dia lebih berserat macam ni. Okey. Jadi adakah bahagian dalam ini juga boleh dijadikan wallpaper ataupun kalau kita lihat di hadapan kita ni kan Farin dan Cik Asna ada macam-macam lagi yang dilakukan. Mungkin Cik Asna boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi. Okey, macam ni kita boleh jadikan kotak. Okey. Bila kita jadikan kotak ni, biasanya orang akan order untuk kahwin, kenduri kahwin, jadi kotak hantaran, kotak gift premium macam tu. Ini kulit luar dia? Ini kulit luar. Ini kulit luar. Kalau kulit dalam ni kebiasaannya kita jadikan apa? Kulit dalam dia boleh jadi kotak tisu. Okey. Dia pasal tekstur dia lah cantik sebenarnya. Dia macam bercorak macam ni. Plastik. Okey, ini bermakna kulit batang pisang ini boleh dijadikan kertas lah sebenarnya. Betul. Okey, dan kabar juga ini satu yang cukup membanggakan. Ini adalah ciptaan anak Bumi Putra dan inovasi. Jadi bagaimana dapat inovasi ini? Idea ni. Okey, kita terinspirasi daripada hikayat Todak Melanggar Singapura. Wow. Ini betul-betul klasik ni. So masa tu, masa cerita tu, Todak Melanggar Singapura tu mula-mula dia letak batang kaki kan. Dia letak macam kaki sebagai pertahanan. Tapi kemudian ada satu hang nadim ni, budak kecil dalam umur 7 tahun. Okey, dia datang, dia bagi idea gunakan batang pisang. So jadi Todak tu semua melekat kat batang pisang. So kita fikir we wanted to be like macam orang yang lain daripada yang lain lah. So sebelum ni kita buat daripada nenas, kali ni kita datang dengan batang pisang. Kalau nenas kita pernah kongsikan juga kan, dari benang daripada serat nenas dan sebagainya kan. Okey, kalau kita lihat ini, ini adalah jenis-jenis kulit batang pisang ni bahagian dalam. Ini kertas pisang ni daripada apa sebenarnya? Kertas pisang ni kalau macam ni, lepas kita buat yang batang wallpaper dia, actually kita kena kopek tengah-tengah dia ni bagi dia lebih tu. Lebih rapi. Okey. Tapi nak tahulah, kalau kita cakap tentang makanan tadi kan, ada jenis daun pisang yang tak sesuai digunakan, takut pahit, batang pisang, jantung pisang dan sebagainya. Tapi untuk kita membuat inovasi sebegini, ada tak pantang larangnya? Ataupun semua jenis pisang boleh lah? Yang macam ni semua jenis pisang boleh. Okey. Macam mana kita nak dapatkan sampai tekstil macam ni cantiknya? Mungkin proses ringkas kalau boleh kongsikan. Okey, proses ni sama macam kita buat proses recycle kertas. Kertas kita semula. Cumanya kita kena rendam 2 malam. Kalau macam kertas biasa tu kita rendam 1 malam untuk hilangkan dakwat dia. Tapi ni kita nak lembutkan dia punya fiber. Okey, saya rasa Puan Asna mungkin boleh kongsikan juga. Kita sebenarnya macam kalau kita
dengarkan daripada cerita hikayat dia tadi kan, generasi kita muda hari ini termasuk diri saya sendirilah. Kita dah tak tahu dah tentang apa yang ada sebenarnya, bagaimana kita boleh guna pakar dengan bahan-bahan alam semula jadi kita ni. Di musim cuti sekolah ni mungkin ini juga antara cara ataupun aktiviti untuk ibu-ibu boleh galakkan anak-anak kita ni daripada kita tengok video game ataupun banyak menonton TV dan sebagainya. Tengok WC tak apa, jangan banyak tengok kartun. Mungkin ini antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan bersama dengan anak kita. Betul-betul. Sebab ni semua benda boleh buat daripada rumah. Okey. So jadi basically macam kalau tak ada pisang kat rumah, biasa duduk taman kan, daun pandan pun boleh. Betul. Oh ya ke? Macam contoh kita beli rebung kat pasar, dia punya kulit rebung tu pun boleh jadi kertas. Ya ke? Okey, bermakna ianya perlu melalui proses pengeringan lah kan? Awal-awal memang kena keringkan dulu, kemudian baru kita masak, kita rebus, lepas tu kita simpanlah 1 ke 2 malam. Kita bergantung kepada macam batang pisang ni fiber dia banyak. Jadi kita kena 2 malam ke 3 malam. Ini ada mak ayah ni tengah ada batang pisang tu pergi cari kan? Yang ini. Ada bag. Ya. Ini pun daripada batang pisang juga? Betul, daripada batang pisang. Oh, okey. Memang kreatif dan sangat-sangat menarik dan cukup berbeza. Idea dan inspirasi dari kisah sejarah itu tadi kan. Tapi kalau diinovasikan menjadi ke berbagai barang ni, bagaimana dapat idea ni? Macam selain daripada wallpaper, dijadikan beg, bekas tisu dan sebagainya. Okey, sebab kita start dengan daun nanas. Sebab kita daripada Johor Bahru, kita start dengan daun nanas. Kemudian bila kita jumpa dengan farmer-farmers, petani-petani daripada kampung-kampung ni, dia cakaplah dia ada batang pisang. Batang pisang kan pisang berbuah sekali je kan. Pisang tak berbuah 2 kali. Betul. So jadi dia akan potong buang dia akan potong dan buang sebab dia ada anak pokok nanti kan. Kemudian dia kata daripada dia bakar ataupun biar jadi busuk apa semua, dia nak kita buat sesuatu. So jadi kita ambil, kita try and error dulu. Ini macam eco-friendly ni sebenarnya ni. Baiklah. Kita dah kongsikan laman sesawang Instagramnya bagi anda penonton-penonton yang mungkin ibu-ibu kan nak tengok dengan lebih lanjut lagi, boleh ikut laman sesawang Instagram itu tadi. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Asna Nabiha di atas perkongsian ini. Saya terinspirasi lah sebenarnya, ada macam-macam benda yang boleh kita lakukan. Tapi sebenarnya perut saya dah berkeroncong. Nak makan lagi ni? Sebab saya dengar kat sebelah ada nasi daun pisang. Tapi kita juga nak bawa menyaksikan ataupun kita tengok dulu TikTok. Ini kita ada inovasi ni. Kat TikTok ada apa pula agaknya? Kita tengok. Saya teruja ni. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in river. Daun pisang banyak kegunaan dia. Yang selalu kita guna ialah bila kita nak buat kuih. Kita buat kuih, kita balut. Sebab apa? Banyak khasiat dia daripada daun ni yang warna hijau. Kalau kita bungkus makanan, kita letak makanan ketika panas. Bila panas, dia akan menyerap daripada daun ni. Dan boleh guna daun pisang ni. Daun pisang ni adalah penyerap haba, penyerap panas yang baik. Jadi kalau demam teruk, tak kira dewasa ke kanak-kanak, boleh aja alaskan daun pisang, bagi dia tidur atas ni. Farin dah start dah. Jom kita makan. Saya cari nasi kat bawah tu. Okey, ini meja terakhir kita hari ini. Kita nak kongsikan tentang nasi daun pisang. Sebab kita cakap tentang keistimewaan daun pisang ni, kita bersama dengan Encik Muhammad Syahmi Kamal Abdul Rahman yang nak berkongsi tentang keistimewaan nasi daun pisang ni. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey, seronok kita cakap tentang, kalau kita cakap tentang nasi daun pisang ni kan, mungkin Cik Syahmi boleh kongsikanlah mana dapat idea dan inspirasi ni. Suka makan ke macam mana ke? Okey, saya dapat idea untuk membuat nasi daun pisang ni adalah sebenarnya puncanya daripada ayah saya. Sebab ayah saya adalah seorang kaki makan. Dulu saya masa daripada kecil
kecil dia suka bawa saya jalan merata. Macam-macam makanan dia bawa. Okey. Food hunting ni. Food hunting. So bila saya dah dewasa ni, saya ada rezeki untuk buka kedai makan. Jadi saya rasa saya nak ambil peluang ni untuk saya jalankan perniagaan nasi daun pisang. Buat kelainan lah. Yes, betul. Farid, okey. Saya ada teka-teki untuk awak. Ini adalah kari kepala ikan. Tapi apa kelainan kalau awak boleh tengok dekat kari kepala ikan ni? Kamera boleh tengok. Okey. Dia nak cabar saya. Jadi saya tadi dah gaul-gaul. Awak tahu tak? Memang pada peringkat awal saya macam agak pelik sikit lah kan. Tapi bila saya tengok, dia ada letak apple hijau. Kan? Lain daripada lain. Cuba kongsikan, kenapa apple hijau? Kenapa bukan buah cherry? Kenapa bukan pisang? Kenapa saya letak apple dalam saya punya kari kepala ikan? Ialah sebabkan kita kebiasaannya kita makan kari kepala ikan ni biasanya dengan ada tomato, bendi, lepas tu ada macam terung semua kan. Jadi saya rasa kita fusekan sedikit traditional way dengan modern way. Tapi masih lagi dapat aroma dan sikit rasa masak. Okey, tapi saya nak angkat tangan. Saya tak puas hati. Kita tak boleh cakap je. Kita kena rasa. Betul tak? Betul tak? Betul, saya setuju. Mana boleh cakap? Dia kena rasa. Tolong angkat ni. Tolong angkat. Baik, Cik Siti. Okey, ini antara lainnya juga kenapa kita dikatakan juga penggemar-penggemar nasi daun pisang ni, Fiza, adalah kerana orang kata kita beralaskan daun pisang dengan nasi putih. Dan kemudian juga kalau kita lihat lauk-lauknya macam boleh tambah. Ini macam Cik Syah maknanya nanti nak tunjuk kat kita lah macam mana makan nasi daun pisang ni. Okey, betul. Saya nak tanya juga sebab kadang-kadang kalau kita makan nasi daun pisang ni dekat kedai kan, Farin, dia ada cara tahu untuk kita tutup bila dah habis. Dia ada daripada atas, dia ada daripada bawah. Betul ke Cik Syah? Betul. Jom Cik Syah. Ni betul-betul makan ke benar duit? Betul. Bolehlah. Okey, so kita akan makan, saya akan tunjukkanlah cara-cara untuk serve bila kita makan atas daun pisang ni. Okey. Ini dia punya keistimewaan ni sebenarnya. Bila di bawah ni kita akan letak kita punya nasi. Nasi dan kuah kita lah. Atas ni adalah kita letak kita punya sayur. So saya akan serve dengan nasi 2 sudu je. Eleh lah. Bosin ke 2 bosin ke 2 bosin? Bosin je. Okey. Okey, banyak ni. Okey. Dia nasi, saya selalu akan cakap dekat customer, kalau malu lapar. Dia kena minta juga. Cukup Cik Syah. Cukup. Tak boleh kerja pula saya nanti. Alright. Kemudian kita ada rasam. Okey, ini favourite saya. Rasam ni speciality dia apa sebenarnya dia punya ni? Dia adalah untuk macam kita reset balik flavor dalam lidah kita. Bila kita minum, kita akan rasa macam dia macam naikkan kita punya spike, kita punya flavor. Boleh rasa? Boleh, sila. Kita punya macam pembangkit selera lah. Yes, betul. Sedapnya. Saya takut awak tak ada suara balik tapi alhamdulillah ada. Alright. Ni dah bagus untuk menambah suara. Okey. So, ini dia. Kita ada 4 jenis sayur, 2 jenis yang basah dan 2 yang kering. So yang kering kita ada peria goreng dengan nenas goreng. Nenas goreng. Dua-dua yang goreng ni adalah kita menggunakan resepi kita sendiri. Kita ada tepung yang yang kita buat sendiri, yang bila kena air dia boleh jadi merah, dan dia bila kena air dia boleh jadi warna kuning. Walaupun tepung tu pada asalnya warna putih saja. Saya cakap saya dah lapar ni. Ini nenas. Tak pernah nenas first time. Nenas goreng. Okey. Baik, selain daripada kita dah ceritakan saya pasti ramai juga tanya tentang mereka tanya tentang pemilihan daun pisang ni. Macam mana kita nak pastikan kebersihannya, macam mana penyediaannya, senang ataupun susah ni Cik Syah sebenarnya? Sebenarnya penyediaan dia agak sukar sebab nak pastikan dia betul-betul bersih dan cantik. Ya betul. Kan, kita nak kena jaga daripada dia punya alur ni, kita nak kena tahu dia tak ada warna kuning sangat semua. So kita memang teliti tentang jaga pemilihan daun pisang ni. Itu adalah Okey, dan adakah sebenarnya dengan penggunaan daun pisang ini juga memberikan setakat aroma ataupun setakat pengalaman makan ini sahaja, ataupun memang dia ada menyumbang kepada rasa tu sendiri? Sebenarnya salah satu dia adalah dia akan menaikkan aroma dia. Bila benda panas ni dia naik, dia akan naikkan satu bau untuk kita punya ni. Makanan kita. Kemudian satu lagi adalah sebab tradisional lah. Orang dulu dia akan guna benda ni sebab kita tak ada pinggan kan. Jadi kita ni yang kita cakap tentang kelestarian alam tadi kan. Mungkin Cik Syah boleh kongsikan juga kan dari segi pemilihan daun pisang, sebab daun pisang ni ada pelbagai jenisnya. Ada yang lembik, mudah terkoyak dan sebagainya kan. Tapi untuk makan nasi daun pisang ni mesti kena keras kan sebab ada lauk, ada kuah kan. So nasi daun pisang ni yang paling penting dia punya
karakteristik yang kita perlu jaga adalah dia tidak berlubang. Lepas tu dia mesti warna hijau, dia tak boleh warna kuning ke apa. So bila kalau kata warna kuning tu dia akan banyak akan jadi macam semut semua bagai. Dia punya QC ni nak jaga betul-betul ni kualiti dia. Okey, mungkin ini sinonimnya nasi daun pisang ni dengan lauk-lauk yang kita nampak ataupun disediakan seperti kari dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita nak pelbagaikan lauk lain pun boleh juga. Betul, kita boleh ikut kita punya kreativiti kita sendiri. Saya buatkan, saya ambil yang mana yang original and saya buatkan saya punya kreativiti saya sendiri. Saya akan ubah sikit-sikit rasa dia semua tu. Jangan makan sekali saja. Saya tak apa. Kita settlekan orang yang ni dulu. Betul. Confirm awak tak nak dia habiskan semua badan tu baru dia bagi saya yang kepala ni. Kat sini ada badan ni. Tak payah buat fitnah. Saya nak kari ikan saja. Saya ada kari ikan, kari ayam dengan dal. So kari kuah, nasi, sayur semua boleh minta tambah. Kalau kata nak tambah 16 kali pun boleh. Tak ada siapa akan marah. Ni kari apa? Ni kari ayam. Tak nak kari ikan je. Kari ikan. Okey, boleh kita. Tak apalah, sebagai mungkin seorang peniaga, seorang pengusaha sendiri kan. Sebenarnya renyah kita nak pakai daun pisang dan mencarinya. Ya, betul. Dan kenapa tak memilih gunakan jelah pinggan? Tak boleh ke? Gunalah plastik aja. Tapi kenapa masih kekalkan juga ni? Saya rasa ini adalah bila saya milih daun pisang ni, saya rasa saya dapat menyumbangkan untuk mencipta satu memori untuk generasi baru ni. Nak puas apa? Dah minum-minum ni sedap juga kalau ada fresh goreng ke kan? Kari ikan. Tengok FM. Tengok satu. Awak minum je lah rasam ni. Dia rasa ni sedap. Terus berpeluh-peluh. Baik. Dan berpeluh-peluh. Betul. Ini Cik boleh duduk sekali dengan kita. Itu antara menu lainnya lah. Ini special menu kita. Pada nak kena rasa. Kari kepala ikan ada apple dalamnya. Ada apple. Okey, yang ini kita nak rasa. Tangan lagi sedap naik. Kat mana nak cari tu kedai ni? Minta maaf Apa dia? Kedai saya. Kedai saya kita boleh cari, boleh search di Google iaitu Lake House Restaurant. Dia bertempat di Bangi Seksyen 9, Taman Tasik Cepaka. Kedai saya berada betul-betul di dalam Taman Tasik Cepaka. So dia memang view kita nampak tasik. Okeylah, sambil anda semua nak Google sambil kita orang nak rasa-rasa ni, kita nak berehat dahulu seketika. Tak sia-sia saya tak sarapan lagi. Saya tak sia-sia, saya tak tukar dengan Fatin lagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Syah, teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Sedap. Wanita hari ini. Ya, Abang Pisang WHI kembali bersama dengan anda dan juga adik pisang saya di sini. Okey, tapi sebelum kita melabuhkan tirai kita untuk siaran hari ini, ada satu yang ingin kami kongsikan mengenai Quran Time 2.0. Dalami, hayati dan pelajari isi kandungan Al-Quran secara langsung di Kaca TV melalui rancangan My Quran Time 2.0 setiap hari jam 12.30 hari eksklusif di TV9 atau stream secara langsung di HD, secara HD ditonton. Saya ini pasti ramai penggemar-penggemarnya dan ini adalah antara waktu yang terbaik jugalah untuk kita si keluarga kerana ianya berlangsung setiap hari jam 12.30 hari di TV9. Okey. Ini pula bagi ibu-ibu ataupun anda tak tahu nak buat apa di hujung minggu ini yang berada di sekitar Putrajaya, Cyberjaya, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan ataupun Melaka ataupun mungkin anda datang berkunjung ke Kuala Lumpur ni, inilah peluangnya untuk anda berkunjung ke IOI City Mall Putrajaya pada esok 26 Februari 2023 dari jam 10 pagi sampai 10 malam tau. Sebabnya Fahrin ada macam-macam aktiviti dan persembahan menarik untuk anda semua bersempena dengan tonton anugerah drama Sangat. Apa yang bestnya, selain boleh berjumpa dengan barisan artis kegemaran, anda juga berpeluang untuk memenangi pelbagai hadiah eksklusif. So, apa tunggu lagi? Orang kata save the date lah kan? Esok je. Ahad. Esok saja 10 pagi ke 10 malam di IOI City Mall. Baiklah, hari ini kita kira serba sedikit kita nak kongsikan tentang memori daun pisang kita. Bukan saja mengenai makanan tetapi juga kepelbagian guna pisang itu sendiri. Betul. Bila kita cakap tentang memori daun pisang ni, bagaimana mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang mencipta memori dengan daun pisang. Masa tadi ramai ibu-ibu kita kongsikan, penonton-penonton kongsikan, teringat kenangan arwah ibu, teringat kenangan arwah kakak dan sebagainya kan. Lepas tu cari spider kat daun pisang. Cik spider. Itu Abang Azli kita. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita hari ini yang ada tentang dari Johor, ada tentang daripada Sabak Bernam, jauh-jauh daripada merantau tempat. Terima kasih di atas perkongsian yang kami harapkan dapat memberi manfaat yang berguna buat anda semua. Kita nak tanya sikitlah Kak Baskers kita. Kalau pisang, suka pisang masak apa? Pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng saja saya makan. Pisang goreng cicak kicap? Cicak kicap boleh, makan macam tu saja pun boleh. Itu dia. Ada orang dia suka makan lemak kulit pisang.
Lemak. Masak lemak ataupun kari kulit pisang letak pula dengan ikan masin, Wak. Saya memang pisang yang saya gemarkan dia susah nak cari. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Okey. Satu lagi kan dulu saya selalu confuse pisang kaki. Saya ingat persimmon tu kan. Saya ingat pisang kaki tu sama dengan spesies pisang sebab nama dia pisang, betul tak? Tapi dia bulat macam tomato. Okey, ini perkongsian kita pada hari ini. Isnin nanti pula kita nak kongsikan sesuatu lagi tentang zon selesa. Salahkah berada di zon selesa? Itu kita akan bincangkan kerana kadang-kadang selesa ni bahaya juga. Kena ada kemajuan. Okey, pastikan anda terus bersama kami pada hari Isnin nanti. Di hujung minggu ini jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, isi keluarga kalau nak pergi berjalan dan sebagainya. Kami tinggalkan anda di penghujung siaran ini dengan Plus Minus Basket. Silakan. Assalamualaikum.